Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukurlah kita, sebenarnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah hidayah dia, nurnya. Sama-samalah kita dapat mempelajari skill-skill yang di mana apabila kita mendengar yang Ustaz terangkan dalam skill untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, macam-macam cara. Yang satu cara yang saya cuba buat di mana sebelum ni Ustaz ada berkongsi dengan kita semua dengan mengatakan kita beribadah tu berkualiti, bukan kuantiti dia. Jadi bermakna yang nakkan kuantiti dia adalah bersama dengan di sisi Allah Ta'ala. Itu kita nak. Bukan ibadah kita banyak tapi dengan Allah kita sikit. Itu tak berapa cantik lah. Jadi skill-skill ni kita bawa dalam diri kita sama-sama. Saya pun baru aja, tapi saya cuba apa yang Ustaz bagi skill-skill tu, saya cuba buat. Lagi satu tentang tadi tentang perkongsian Ustaz tentang nur di mana Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dia memberikan nur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut, saya pastilah, saya mungkin Ustaz lebih mahir, Nuri An-Nur, diberikan cahaya Allah Ta'ala dan izin kepada Rasulullah SAW, dipancarkan, dia lebih menerang apa yang segala alam ni, dia lebih terang daripada yang selain-lain makhluk. Jadi di sini yang saya dapat faham tadi, Ustaz mengatakan kita pun boleh dapat yang macam itu. Tak dapat kita di rumah, kita dapat menyuluhkan satu kampung. Kalau tak dapat satu kampung, kalau Allah izinkan, kita dapat satu negeri. Alhamdulillah. Itu yang kita nak selama ni. Bukan kita dapat benda ni kita nak persisiakan. Jadi kita bersungguh-sungguh. Dah tak ada lagi Ustaz cakap, tak ada was-was lagi. Dan kita kena ada keyakinan, bukan lagi ilmu yakin. Kita dah pergi kepada anu yakin, kita bagi kepada aku yakin, dan terus kepada kamu yakin. Kita bersungguh-sungguhlah. Itu saja yang dapat saya berkongsi, ikhlas dari saya. Semoga boleh jadikan itibar dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 2019 berlaku kematian abang saya. Sepanjang sebelum dia mati, sebelum dia meninggal dunia, Allah Ta'ala ulahkan penceritaan pada malam ni. 2019 dia datang balik. Jadi Alhamdulillah, itu daripada Allah Ta'ala tu. Jadi saya menziarahi dia semasa dia dalam keadaan koma. Jadi saya tanya kondisi abang saya tu, macam mana abang saya tanya nurse yang bertugas tu. Jadi dia cakap satu je ajak dia kata, dia cakap lah yang inilah apalah semualah. Jadi arwah abang saya ni dia belah kepala tu untuk dia buang darah yang terkumpul tu lah. Memang dah keluar dah, tapi dia dalam keadaan okey masa tu. Jadi dia kata kondisi abang awak ni, kalau semangat dia kuat, insya-Allah dia sembuh. Nak dinyatakan pada malam ni, semangat yang kuat yang boleh menyembuhkan dia sebenarnya. Dia berkata gitu. Jadi saya bercakap dalam hati saya, semangat tu kah yang boleh menghidupkan abang saya? Ini nak nyatakan semangat seseorang tu kah yang boleh menyembuhkan si pesakit ni sebenarnya? Jadi yang Allah Ta'ala nyatakan, sebenarnya bukan dia. Allah Ta'ala yang maha hidup, yang menentukan kehidupan dia, dia hidup ataupun meninggal dunia. Itu yang sebenarnya. Jadi kita ni dah berapa lama kita syirik dengan Allah Ta'ala ni sebenarnya? Jadi saya memikirkan di situlah yang Allah Ta'ala suruh, Rasulullah pun suruh berfikir kan, walaupun benda tu dah berlalu 2019 kan. Jadi berapa lama kita dah syirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya pun rasa berdosa je kan. Tapi bila sekarang ni Allah Ta'ala dah buka ni, makin buka alhamdulillah. Lagi bulan Ramadan ni Allah Ta'ala lagi buka alhamdulillah ya Allah. Saya rasa macam tu kan. Tapi
alam yang mana kita masuk tu masa kita melawat tu kan, melawat orang sakit apa semua kan, itu nampaknya. Jadi biarlah kita bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sang pencipta, yang khalik. Moga-moga kita mendapat cahaya Allah tu yang dikatakan sentiasa berkehidupan dengan Allah, yang tidak mensyirikkan, yang tak ada kedirian diri kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masih lagi kita didudukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala dan majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang telah diterangkan tadi, insya-Allah kita sama-sama, Allah sedikit sebanyak memberi paham pada kita bahawa sebenarnya diri kita ini memang tidak hidup. Yang hidup, yang nyata hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita ada rasa memuji diri sendiri dan ada keinginan untuk dipuji orang yang sekeliling kita. Jadi sama-samalah kita senantiasa tetap teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Sekilas saya terlintas dalam benak ini tadi kan. Kalau kita nakkan matikan diri kan, menghilangkan kedirian kita kan, itu jangan rasakan kita yang mematikan, karena Allah saja yang boleh mematikan kita lah, mematikan kedirian kita. Misal kata kalau kita nakkan matikan, bermana itu masih nafsu kita kan, bukan karena Allah yang mematikan, berarti diri sendiri kita yang nak mematikan. Nah itu bahaya juga, kalau saya rasa kan bahaya juga tuh. Itu halus kan mainannya sana, antara nafsu dengan yang langsung Allah bagikan. Nah itu kalau menurut saya tuh beda-beda sedikit-sedikit lah, 10-12 lah, bahaya. Nah jadi kita kena benar-benar minta hanya Allah saja yang boleh mematikan diri kita. Jangan sampai diri kita sendiri yang ngerasa saya sudah mematikan diri kita. Nah saya cukup sampai segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada Tuan Syekh, pada para jemaah dan juga para penonton YouTube. Tidak ada perkongsian yang banyak pada hari ini. Cuma saya nak berkongsi sedikit je lah. Ini berkaitan dengan diri saya juga. Apa yang telah Allah Ta'ala skripkan kepada saya dalam lebih kurang seminggu jugalah. Bahawasanya Allah Ta'ala ni mengatakan bahawa apa yang berlaku ni adalah semua susunan dia juga. Jadi kalau kita tak nampak yang susunan Allah Ta'ala ni, kita akan rasa serba tak kena, kita akan nak memprotes, kita akan rasa macam-macam lah. Jadi kita akan rasa macam Allah, kenapa ni, kita akan memsoalkan balik apa yang dah terjadi tu tadi.
Tapi kalau kita matikan diri, kita nampak ini susunan Allah Ta'ala, apa pun yang terjadi masa tu, kita akan dapat hadapi dia dengan tenang tanpa kita protes. Sebab sebenarnya itulah yang perlu kita buat. Sebab kalau tak, nanti kita akan mendahaka dengan Allah Ta'ala. Macam-macam lah nanti kan kita ni akan beratlah kita diri kita masa tu. Kita akan apa datang semua gitu keluar daripada mulut kita tu. Kadang kita pun bila kita ingat balik, ya Allah, teruknya diri aku ni. Jadi sebenarnya gitulah, seperti mana yang saya cakap, apa pun semua skrip-skrip daripada Allah Ta'ala. Kalau kita nampak tu, insya-Allah kita akan dapat hadapi dia dengan tenang. Kita sentiasa merasakan dia, semua dia datang pun apa pun dia juga, baik buruk pun memang dia jugalah. Jadi itulah dia yang pentingnya bila kita ni belajar mengenal diri, mengenal Allah Ta'ala, kita akan dapat hadapi dia lah. Kalau tidak, nanti kita akan hidup kita akan simpang berenang lah, kata orang. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kematian ya. Ni sikit lagi dia bagi dia tahu maknanya kematian ni, maknanya kematian yang kita ni kebanyakan tak faham ni. Yang mati sebelum mati ni. Sebenarnya kita salah apa tu? Salah faham. Maknanya kematian tu maknanya kematian tubuh lah maknanya. Mereka ingatkan tu kematian tubuh. Matikan diri kamu. Ingat kematian tubuh, dia bukan kematian tubuh. Tubuh ni semuanya kita akan mati. Tapi kematian tadi nuraniah kita, nuraniah kita. Nuraniah kita tadi mati sebab kita ni tak ingatkan dia. Itu mati dah mana. Jadi mati tetap mati tetap mati. Tapi yang paling takut sekali daripada mati tubuh, mati semua tu, yang paling takut adalah mati kerohanian kita, nurani kita mati. Kita tidak merasakan Allah. Itu dikatakan mati. Jadi dia kalau kita pusingkan balik, maknanya bila kita dikatakan tadi mati tadi, maknanya gantikan yang adanya. Itulah maksudnya. Mati itu maknanya kita tak ada, kita gantikan hanya yang hidup lah hayun, tak ada hidup ke, yang hidup hanya Allah. Itu yang katakan tu mati yang begitulah. Kita tak menyangka ada kita, tapi kita masukkan yang ada hanya dia. Dan kita masukkan yang mendengar hanya Allah, yang melihat hanya Allah, yang berkata-kata hanya itu kita mahirkan dalam kehidupan. Itu maksud mati. Orang yang dah mati itu dia gitu. Jadi dia merasakan Allah je. Itulah tadi dia mempraktiskan tu tadi. Tak ada rasa dia kalau dia buat sesuatu dalam rumah tangga tu, dia tak pernah kata dia buat baik benda tu. Dia tak ada. Sebab nanti datang ujian Allah. Baru benda tu kita tahu betul tak kita buat. Tapi kalau kita tak betul buat, mana tu Allah nak tegur kita lah tu, maknanya kita hanya cakap je. Prepare lah balik. Betul? Jadi itulah dia maknanya saya cakap tadi. Jangan bayang-bayangkan mati. Sebenarnya dia suruh tukarkan. Tak ada diri kau mati, yang ada hanya dia. Tukarkan. Tu bedil nama dia. Menukarkan. Engkau tak ada, dia yang ada. Jadi engkau rasakan dia yang angkat tangan. Kau tak ada berdiri, kau tak ada kekuatan. Tukar. Bukan mati gitu lebih tapi bukan macam gitu. Bukan mati tubuh macam tu. Mati tubuh tu pasti akan terjadi nanti. Memang kau memang tak boleh buat apa, memang betul kan. Tapi yang dimaksudkan tadi itu. Betul. Kita merasakan dia. Kita hidup ni sebab dia. Kita bercakap ni sebab dia. Kita berkudrat ni sebab dia. Tak ada gitu maksudnya matikan diri sebelum datang mati. Itulah dia tu tadi. Itu saya nak jelaskan lagi skill yang sebelum ni ada skill yang lain juga Allah bagi tahu. Tapi ini skill yang terkini yang dia bagi tahu. Kan?
La hayyun, la qadirun, la muridun, la basir. Tak ada semua tu pada kita. Semua lahul, last sekali lahul, tidak ada yang wujud melainkan engkau semuanya. Barulah kita bergerak tu kita dah rasa bukan kita dah. Kita ni semua dia je, semua dia. Tu tadi. Rijalul la tulihim tijaratun wala bai'un. Apa tu? Seorang lelaki yang tidak pernah dilalaikan. Apa pun tak boleh bawa dia pula. Dia tetap dirasa dengan Allah je. Sekian jumpa kita pada kali ini. Apa Lailatul Qadar? Nak kupas sikit lagi. Inna anzalna fi lai. Aku turunkan apa tu? Qadar. Inna anzalnahu fi lai. Mati tak? Lai? Mati tak? Cari mati tu dulu. Dapatlah kau Lailatul Qadar. Tapi selagi kau tak dapat cari mati tu, yang tadi, kau tak akan jumpa Lailatul Qadar. Bila dah dapat tu, kau akan tahu kadar berapa yang kau dapat. Bukan nak cari lagi, kadar berapa yang kau akan tahu. Dalam handphone kau mampu berapa. Kecil lagi Lailatul Qadar tu. Kecil. Jangan berpaku dengan Lailatul Qadar. Berpakulah dengan yang membuatkan, yang mengasih. Itu saya cakap tadi. Sesungguhnya Allah tu boleh cakap sesungguhnya. Allah tu macam bersumpah tu. Aku turunkan anzal ufi kepada yang mati. Yang ada merasa lagi hidup, dia semua. Itulah kadar. Rasakan kadar dia hari-hari. Apa kau nak nampak apa lagi kat luar? Kat dalam kau dah tersentuh. Dia 10 bulan dia. Kau dah asyik dengan dia, kadar apa yang kau nak? Ini depan kan. Penting kau lagi pegang lagi. Sayyidina Ali kata bagi aku hari-hari lah itu kadar selagi aku syok dengan Allah. Itu juga syurga, macam juga. Syurga dia pun dia syurga yang hidangkan tu. Kalau dia nampak Allah punya syok dengan Allah, dia malah nak hidangkan syurga. Tak ada harga, tak ada nilai. Dapat syok dengan Allah. Kita dah dapat syok, jangan turun balik. Duduk kat dengan Allah je, jangan turun balik. Ya, dia tu cuma kita rasa dia 1000 bulan kita dapat. Itu Allah nak masukkan bagi manusia untuk berfikir. Sebenarnya bukan Allah nak bagi 1000 lebih lah. Bermakna saya sejam ke, 2 jam ke, 24 jam ke, selagi on dengan Allah, itu namanya mati sebelum mati lah. Itu lagi tak ada rasa apa dia je semua. Itu nak dijaga. Maka tu dia bagi kita skala ujian. Saya cakap sejam 2 jam. Kalau 24 jam memang tak mampu lah. Kali kena apa tu? Sejam tu lama dah. Tak diberi ujian tu kita. Kita rasa dah on teguran. Kita kena fikir maknanya duduk dekat maknanya semua skrip dia lah. Itu saya cakap tadi, itu satu skill maknanya. Nanti kita dah tak heran lah maknanya. Apa pun nanti kita nampak semua dia dulu, bukan kita nampak dia nak buat baik ke buruk ke. Kita tak heran baik buruk yang nak terjadi. Kita dengan dia. Di situ nanti itu tempat kita minta kepada Allah teguhan. Di situ tak mampu kan nak tegur. Kalau tak dibagi keteguhan, kalau dia tak bagi al-hafid untuk memelihara kita, memang kita tak dapat tetap itu. Jadi selalu al-hafid teguhkan, ya hayyu ya qayyum ya hayyu, ya Allah ya daim ya berterusan, teguhkan aku pada sifat, teguhkan aku berterusan untuk dengan kau ni. Selalu kena. Saya bagi tahu zikir-zikir yang tu kan saya bagi kan. Amalkan lepas solat setiap hari. Dengan Nabi Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, berdoa semua dengan saya bagi. Ya hayyu ya qayyum boleh gitu. Ya qudus ya salam ya Tuhan yang Ghani ya Qahar ya Jabbar, itu semua faham kan? Faham kan bila nanti bawa kita nanti. Ya. Ada yang lain lagi, tapi itu kepala-kepala tu dia maknanya untuk nyambung-nyambung yang kecil yang lain, untuk bersama dengan Allah.
Jadi jabat tu apa maksud? Jadi jabat. Jadi jabat. Jadi baru yang membarukan. Jadi beriman aku membarukan iman itu. Jabar dah. Yang maha memaksim. Ya Kohar yang jabar. Memaksim jabar. Kohar tu perkasa. Kohar yang jabar tu pasal kalau zikir yang kohar yang jabar tu memang begitu keadaan dia. Sebab sesuai dengan perkasa dengan memaksa kan kena. Jadi kalau yang lembut macam Ar-Rahman Ar-Rahim tak boleh lah. Ar-Rahman Ar-Rahim boleh lembut. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi yang Kohar, ya jabar, ya Kohar, tu kena memaksa dengan perkasa kan. Ikut watak kan biasanya. Mestilah, mesti kita kena ikut skrip Allah. Bukan kita saja-saja, kita tahu skrip dia kena begitu. Oh betul jadi pelakon Allah Ta'ala yang original. Dia lah juga pelakon sebenarnya, tapi saya suka terjemahkan ke situ sebab mendekat kepada dia. Kalau berniaga jika dia pada jabat lari bukan dia. Dia tak sesuai. Kau memaksa orang pula muka kau memaksa macam mana? Kan? Ar-Rahman Ar-Rahim bahasa saya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Ala tak. Tu ni datang kepadaku sebagai orang yang menyerah diri kepada Allah. Bukan pada kita. Jadi dia datang tu untuk menyerah diri kepada Allah. Islam lah tu. Bukan suruh kita sujudkan kita, salah tu. Ini kita panggil orang supaya sujudkan kita, tu dah salah tu. Kita dah sonsangkan ayat tu. Ayat tu betul tapi niat kita yang sonsang. Kita nak biar orang sayang kita supaya kita ajak dia kepada Allah Ta'ala. Oh ni muslimin, nyerah diri kepada Allah. Ajak sama-sama kita. Setiap ustaz doa tu tak tinggal dengan Sulaiman. Doa tu. Tu doa. Itu doa tu wawarisa Sulaiman bin Daud, tu doa saya tu lain. Dengan doa ni lain, ni dalam Quran. Yang saya pun dalam Quran juga. Surah apa saya tak ingat dah. Tapi dia kata wawarisa Sulaiman bin Daud. Maknanya Nabi Sulaiman menerima warisan daripada bapa dia Nabi Daud. Itu maksudnya. Apa warisan dia? Nabi Sulaiman dapat daripada bapa dia Sulaiman bin Daud. Jadi Daud tu bapa Nabi Sulaiman. Dia dapat warisan apa tu? Daripada bapa dia. Waris. Wawarisa Sulaiman Daud. Nabi Sulaiman mewarisi bapa dia Nabi Daud. Apa dia wariskan tu? Allah bagi dia waris apa? Kenal Allah. Mana ada tinggi lagi. Kita ingat kerajaan Nabi Daud. Nabi Daud memang besar kerajaan dia. Nabi Daud kerajaan juga ya. Besar. Daud Rasul mewarisi bapa dia. Tapi jangan kita ingat kerajaan. Memang kerajaan dia besar. Terus dia jadi raja Sulaiman. Dia jadi raja pasal bapa dia. Tapi bukan tu sebenarnya. Tapi dia kenal Allah. Waris daripada bapa dia ajar supaya kenal Allah. Yang kita salah faham. Tak ada yang lebih besar kerajaan melainkan kerajaan yang kita dapat kenal Allah. Itu maka itu penting kita cakap benda ni. Sekian. Salah silap minta maaf. Terima kasih perhatian. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dengan Allah Subhanahu Wa Taala je. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Sentiasa betul-betul dengan Allah, tak ada rasa diri, kemudian kita ikut aja sistem dia akan datang dan clear nanti. Tak ada yang was-was lagi. Jadi kita dah matikan diri dengan dia aja, insya-Allah. Apa pun yang disuruh, sistem apa yang dilihat nanti kita semua kita nampak dia berlaku. Tapi kalau kita tak dengan dia, dengan diri kita, hancur. Tak boleh kita nak ikut sistem dia. Kita melawan ada. Jadi terima kasih perhatian. Mudah-mudahan Allah sentiasa bersama dengan kita dan kita tetap teguh, diberi keteguhan oleh Allah dan Allah peliharakan kita untuk kukuh daim berterusan seperti sifat dia, iaitu terus mengesakan diri dengan diri. Itu sudahi dengan wa aku minkum kama hafiz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.